Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Mari kita mulakan kita punya majlis ini dengan sama-sama membaca umul kitab dahulu, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama dalam kelas mingguan online asas bahasa Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Jemaah sekalian, perkongsian dengan saya dalam usaha kita untuk memahami bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, kita pelajari bahasa Al-Quran dan ayat Al-Quran yang kita pelajari itu kita nak ambil tadabbur, ambil pelajaran untuk kita beriman, beramal dengannya, insya-Allah. Ini adalah rujukan-rujukan yang saya gunakan dari masa ke semasa dan saya telah perkenalkan beberapa rujukan yang kita guna, ya. Dan pada minggu lepas saya perkenalkan kitab Qawaid Bahasa Arab dan kitab Qawaid ni kita akan gunakan dari masa ke semasa, insya-Allah. Dan pada kali ini saya kenalkan tafsir Ibn Kathir. Baik, tafsir Ibn Kathir ni sebenarnya dia dalam banyak versi. Ada yang dalam bahasa Inggeris, ada yang bahasa Melayu. Yang saya ada ni dalam bahasa Inggeris, ya. Sebenarnya kita boleh download juga yang dalam bahasa Melayu. Apa yang menariknya adalah, ya, kita boleh rujuk dengan cepat, ya, ayat-ayat yang kita nak tahu tafsir dan huraiannya, dan ini dalam bahasa Inggeris, dan dia boleh kita pilih ayat-ayat mana, ya, dan ada huraian-huraiannya. Dan bagi saya, biar kita ada beberapa rujukan, tafsir Ibn Kathir dan juga tafsir Jalalain. Itulah tadi tuan-tuan, kita ada gangguan sedikit. Okey, kita teruskanlah. Tadi yang saya share kenalkan tadi tafsir Ibn Kathir. Jadi tafsir Ibn Kathir adalah salah satu dari kitab tafsir yang mudah dirujuk dan secara online pun ada, dan kalau kita ada hard copy pun bagus, ya. InsyaAllah nanti kalau kesempatan lain saya kenalkan tafsir Jalalain lah. Jadi tafsir Ibn Kathir ni sekarang ni boleh didapati secara online, sama ada pakai internet ataupun kita pakai Android pun ada juga, ya. Baik, sebagai mukadimah saya nak sambung sedikit lagi kitab Qawaid Bahasa Arab yang saya beritahu minggu lepas. Jadi kitab Qawaid Bahasa Arab ni yang saya paparkan dia punya yang ada terpapar ni sebenarnya ada dalam Android. Ya, dalam Android handphone, kalau pergi kat Play Store boleh tengok belajar bahasa Arab lengkap, ya. Dan isi kandungnya, ini yang saya nak tunjukkan, ya. Sorry. Nah, isi kandung dia kalau kita tengok daripada awal dulu saya dah tunjukkan, dia ada pembahagian kata, ya. Aqsamul kalimah, ya. Dan kalau kita tengok dalam paparan saya tadi, dia pembagi kata, isim alam, ya, muzakkar, muannas, mufrad, tunggal, isim isyarah. Semua tu ada di dalam kitab ni.
dan apa yang saya selalu ingatkan bahawa ini adalah ilmu yang perlu kita baca secara selari lah bila kita mempelajari bahasa Al-Quran. Saya sebut tadi ini tajuk-tajuk dia, muzakkar, muannas, ya. Dan mufrad, musanna. Jadi kalau kita nak go through satu-satu ni memang memakan masa sedikit, tapi apa-apa pun saya kata bila kita jumpa nanti di dalam pembelajaran bahasa Al-Quran, kita boleh je nak faham satu-satu istilah tu, kita rujuk kepada kitab ni, ya. Dan kalau siapa yang suka, dia boleh download dan juga print hard copy. Sambil belajar tu boleh juga kita rujuk bila kita nak faham sesuatu istilah bahasa grammar bahasa Arab tu. Ini penting. Kenapa? Kerana kita bukan hanya belajar menterjemah, tapi kita juga nak belajar, kita kata, tata bahasa bagi bahasa Arab ini. Baik. Selesai daripada yang itu, kita semak dulu apa yang kita belajar minggu lepas. Sebenarnya minggu lepas kita telah mula meneliti surah Al-Adiyat. Dan bila saya paparkan muka surat ni, sebenarnya saya suka kita semua membiasakan diri untuk kalau kita buka mushaf tu, kita menghafal ayat-ayat Al-Quran dan kita menghafal juga kedudukan surah-surah ni, ikut turutannya, ya. Jadi kalau kita buka mushaf Al-Quran, kita buka di mana surah Al-Adiyat itu berada. Jadi dia kalau kita tengok dalam surat ni sebelah kanan bawah, dekat sini. Kalau kita tengok di sebelah sebelumnya surah apa? Surah Al-Zalzalah. Selepas surah Al-Adiyat apa? Surah Al-Qari'ah. Dan selepas surah Al-Qari'ah apa? At-Takatsur. Jadi begitulah. Okay. Tengok susunan surah tu. Yang ini pun sebenarnya kalau kita suka, kita boleh dapat soft copy, ya, dan dianya boleh kita download dan simpan dekat komputer. Contohnya saya boleh share dekat sini. Yang saya maksudkan itu sebenarnya kita boleh simpan dan kita boleh semak supaya kita dapat merujuk Al-Quran dengan mudah, ya. Contoh di sini Al-Quran mushaf dalam bentuk soft copy. Jadi saya kata bila kita simpan di dalam komputer, jadi kita boleh merujuk dengan cepat. Macam saya kata tadi, dia berada dalam muka surat yang mana tu. Jadi ni dia kata mushaf Al-Quran yang kita boleh buka secara secara mudah. Jadi macam kita tahu muka surat sebelum dulu kita telah pelajari daripada surah An-Nas, lepas tu surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, Al-Masad, Al-Nasr, lepas tu Al-Kafirun. Lepas tu muka surat berikut kalau kita buka, ni kedudukan surah-surah ni, At-Takatsur, ya, Al-Kawthar, ya, Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr. Okay. Kadang-kadang kalau kita sebut nama pun kita tahu sini Alam Tarokai kat sini. Ini Wailil likulli humazatil lumazah. Yang sini Wal Asr. Jadi bila kita buka berikutnya, maka kita tahu bahawa sini surah apa? Alhaakumut Takatsur. Sini surah Al-Qari'ah. Sini surah Al-Adiyat. Jadi ini surah Zalzalah. Jadi kalau kita nak buka berikut, kita tahu kedudukan surah tu. Surah Al-Bayyinah, surah Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Alaq, surah At-Tin. Jadi perkara ni perlu kita biasakan supaya apa? Nanti ibarat kata photographic mind lah, kedudukan surah-surah ni dia berada di muka surat mana dan kedudukannya di mana. Jadi kalau kita nak menyusun,
urutan surah tu, maka kita boleh bayangkan. Baik, di samping itu yang lebih kita nak berikan tumpuan adalah meneliti ayat-ayat yang ada dalam setiap surah dan apakah makna-makna yang ada di dalam setiap ayat tu, ya, kalimat dan juga maknanya. Jadi minggu lepas, ya, sebenarnya kita telah meneliti daripada ayat pertama, ya, sampai ayat yang kelima. Baik, kita ulang kaji, ya, sebelum kita sambung ayat yang ke-6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Jadi bila kita baca, maka kita nak tengok makna dia. Kita dah pelajari minggu lepas, wa tu demi, ya, demi al-'adiyati, ya, makhluk Allah yang berlari kencang, adiyat. Dan dalam tafsir diterangkan salah satu makhluk tu adalah apa? Kuda perang. Jadi kuda perang adalah salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang berlari kencang, demi yang berlari kencang. Jadi kalau dalam tafsir selalu disebut demi kuda perang yang berlari kencang, ya. Dhabhan, dhabhan ni keadaan termengah-mengah. Kalau bahasa Indonesia ada terengah-engah, termengah-mengah. Jadi dia berlari kencang, dhabhan keadaan dia termengah-mengah. Falmuriyati qadhan. Jadi fa tu maka, muriyati yang memercikkan bunga api. Qadhan tu sebenarnya pukulan tendangan dia tu, keadaan pukulan tendangan dia tu. Jadi maka dia, makhluk tu tadi, boleh memercikkan bunga api dalam keadaan pukulan tendangan dia tu, qadhan tu, ya. Fal mughirati subha. Itu fa tu maka, al mughirati mengubah. Dia boleh mengubah suasana, mengubah keadaan. Subhan, waktu subuh. Maka makhluk tu tadi, ya, bukan sekadar memercikkan bunga api dengan pukulan-pukulan kaki dia tu atau hentakan kaki itu, tapi dia juga sifatnya boleh mengubah keadaan waktu subuh. Jadi dalam tafsir selalunya diterangkan bahawa dia menyerang sesuatu tempat di waktu subuh. Jadi asal daripada root word ghayyara, ghayyara, mughayyirati. Jadi dia sifat dia, keadaan dia lah, mengubah keadaan waktu subuh. Seterusnya, fa'atharna bihi naqa'an, fa maka atharna telah membangkitkan bihi dengannya naq'an, debu. Jadi dia punya keadaan tu, bila dia buat apa-apa yang Allah sebut di atas tadi, maka kesannya adalah dia boleh fa'atharna, telah membangkitkan mereka tu dengannya naq'an tu debu-debu, ya. Seterusnya, wasatna bihi jam'an, fa maka wasatna telah berada di tengah-tengah bihi dengannya jam'an, kumpulan. Jadi yang daripada ayat pertama sampai ayat kelima ni, sebenarnya Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk yang sifatnya berlari kencang dan memberi kesan-kesan yang kita tengok daripada ayat-ayat yang seterusnya itu, ya, 2, 3, 4 dan 5. Maka ini semua memerlukan penelitian. Jadi dalam penelitian makhluk yang begini ni apa? Antaranya adalah kuda perang. Sebenarnya bila dikaji, bukan kuda perang je yang boleh buat macam tu.
ada banyak lagi yang lain-lain. Antaranya bila kajian-kajian di zaman moden ni, bukan kuda perang je yang boleh begitu, tapi kenderaan-kenderaan perisai, kereta kebal yang digunakan untuk peperangan pun ada membawa kesan begitu. Dan antaranya juga jet-jet pejuang pun mempunyai sifat yang hampir menyerupai dengan apa yang Allah nyatakan itu. Keadaan yang berlari kencang, kemudian dia boleh memercikkan api, mengubah keadaan waktu subuh, kemudian juga boleh menimbulkan debu-debu dan berada di tengah-tengah kumpulan. Mana kalau dalam tafsir diterangkan berada di tengah kumpulan musuh dengan tiba-tiba. Sebab dia kata menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Itu tafsir dia panggil apa ni, secara umum yang bawa kepada makna yang lebih khusus. Jadi selepas Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang bersifat begitu, mesejnya seterusnya Allah beritahu, ni malam ni kita nak sambung terus. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna, sesungguhnya. Baik, bila kita mula meneliti ni, itu yang saya gunakan juga kitab yang satu lagi yang ada terjemah perkata. Jadi terjemah perkata ni ada yang bahasa Inggeris, ada yang bahasa Melayu. Yang saya selalu kongsikan dulu terjemah perkata yang ada dalam bahasa Inggeris. Jadi berapa yang dalam sini, dia ada, dia panggil catatan-catatan dalam bahasa Inggeris ni lah, yang dia panggil apa, terkait dengan kawaid tu. Jadi macam di sini inna, kalau bahasa Melayu kita inna sesungguhnya, ini dia panggil haraf nasab. Maksudnya haraf nasab apa? Kataan inna akan menjadikan isim selepasnya jadi isim mansub, mana isim yang berbaris atas. Inna sesungguhnya al-insana. Jadi perkataan isim al-insana jadi baris atas kerana apa? Kerana ada inna sebelumnya. Itu dia panggil haraf nasab. Ini kategori haraf dan dia menasabkan isim selepasnya itu isim mansub, isim yang berbaris atas. Al-insana. Jadi al-insana bahasa Melayu kita apa? Manusia itu. Jadi dari sudut bahasa ni yang kita kata al-insana baris atas kerana apa? Kerana inna sebelumnya. Jadi inna menjadikan isim al-insana baris atas. Dia tak jadi al-insanu, dia tak jadi al-insani. Tapi dia al-insana. Baik, sesungguhnya manusia itu li rabbihi, li bagi, rabbi Tuhan, hinya. Baik, li ni catatan di sini huruf jar dia panggil. Li ni haraf jar. Haraf jar dia akan membaris bawahkan isim selepasnya pula. Jadi Rabbi, bi baris bawah tu kenapa ada haraf jar sebelumnya? Li Rabbi. Lepas tu hi tu nya. Hi tu nya. Baik. Satu lagi dalam kawaid bahasa Arab, Rabbihi ni sebenarnya dia dalam bentuk mudhafun ilaih. Jadi apa maksud mudhafun ilaih? Ada dua perkataan yang bersandar satu dengan lain dan membawa satu maksud. Jadi itu yang saya kata, kalau orang nak faham apa itu mudhafun ilaih, inilah yang saya kata tadi, kitab kawaid yang kita nak kena baca bersama tu. Sebelah ni je kitab kawaid. Dia tak membuka. Ni yang hanging sikit tu. Okey, dia tak mau buka. Kita tengok balik semula. Jadi kitab kawaid ni yang saya kata membantu untuk kita fahami apa
Cuba saya tengok kenapa dia tak boleh buka. Kalau kita reverse kat sini, sekejap. Link sini dia mahu tak? Ini yang saya kata kitab Qawaid. Di mana yang ada membincangkan apa ni, mudhaf-mudhafun ilaih. Jadi dia ada bab dia. Ini nakirah, ma'rifah. Di sini. Tu saya kata. Di sini ada 3 perkara yang dia letakkan dalam satu kelompok. Sifat mausuf, mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi bila nak faham mudhaf, mudhafun ilaih ni apa dia? Maka tengok pada huraiannya. Kalau dalam bahasa Indonesia dia kata mudhaf, mudhafun ilaih ni kata majmuk. Ada perkataan yang berkumpul, ada beberapa perkataan yang berkumpul. Jadi inilah perbincangannya. Dikatakan mudhaf, mudhaf ilaih. Apa maksud dia ni? Rangkaian 2 buah isim atau lebih. Dia boleh jadi 2, boleh lebih 3 dan seterusnya. Satu kata di depannya dalam keadaan nakirah. Tapi tanpa tanwin dinamakan mudhaf. Sedangkan kata yang belakang adalah ma'rifah, dinamakan mudhaf ilaih. Jadi itulah nak difahamkan. Dia 2 perkataan bergabung bawa satu maksud. Contohnya Baitul Mudarris. Ini dia silap terjemah ni. Baitul tu rumah. Mudarris guru. Sebenarnya rumah guru. Kalau kita asingkan perkataan tu rumah lah, guru lah. Kalau kata rumah, rumah umum. Guru tu. Tapi sebenarnya perkataan sebut apa? Rumah guru. Oh, rumah guru. Macam enggak? Ada 3 perkataan gabung jadi satu. Miftah, satu Baitul Mudarris. Miftah tu kunci. Kunci apa? Rumah. Rumah mana? Rumah guru. Jadi kunci rumah guru. 3 perkataan tapi maksudnya satu. Ada bendanya satu je. Itu sebab kita kata ada gabungan beberapa perkataan tetapi bawa maksud yang satu. Begitulah dalam kita punya penelitian dalam kitab Qawaid tadi tu. Jadi dia dah melompat. Jadi dalam pembelajaran kita surah Al-Adiyat tadi tu, dia macam mana dia tadi? Surah Al-Adiyat yang kita teliti tadi, kita sambung balik penelitian dia. Jadi li rabbihi tadi, li bagi rabbi Tuhan hi. Jadi rabbihi tadi itulah yang dikatakan idhafah. Itu dia panggil idhafah. Jadi maksudnya apa? Mudhaf ilaih. Jadi li bagi rabbihi Tuhannya. Jadi perkataan rabbihi Tuhannya tu sebenarnya 2 perkataan maksud pada satu. Bagi Tuhannya. Jadi sesungguhnya manusia itu bagi Tuhannya lakanudun. Lam tu sesungguhnya. Lam tu sesungguhnya. Di sini lam taukid. Taukid ni mana? Emphasis. Itu dia panggil emphatic prefix lam. Jadi lam at-taukid. Mana lam ni penekanan. Sesungguhnya. Indeed. Kalau sini dia guna surely. Kanudun. Kanud. Apa maksud kanud? Kalau bahasa Inggeris dia kata ungrateful. Mana kalau dalam bahasa kita ungrateful mana tak bersyukur. Juga maksudnya orang yang kufur, mengingkari. Jadi dalam bahasa Melayu kita, kalau kita nak terjemah, kalau kita tak pasti, senang aja. Iaitu kita tengok terjemahan umum tadi. Macam di sini kan, sangat ingkar.
Jadi bila tu kita tahu inna tu sesungguhnya, al-insana manusia itu, li rabbihi kepada Tuhannya, ya. Lam tu sesungguhnya, ya. Kanudun ingkar tidak berterima kasih. Jadi di situlah bila kita tengok cara terjemahan ni umum, sesungguhnya makna situ sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Tapi bila kita tengok susunan kalimat ni, inna tu sesungguhnya, al-insana manusia itu, li bagi, rabbi Tuhan hinya, lam di atas la tu sesungguhnya, kanudun. Tu kanudun apa tu? Sangat ingkar tidak berterima kasih. Itulah huraian maksud kanudun, ya. Ingkar tidak berterima kasih. Ini kufur nikmat, tidak memberikan ketaatan. Jadi itulah maksud kanudun. Jadi perkataan kanudun ini kita kalau kita semak dalam kamus pun sebenarnya dia akan menceritakan maksud lebih kurang sama dengan menggunakan kadang-kadang perkataan yang berbeza tapi bawa maksud yang sama lebih kurang. Baik, seterusnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kalau kita tengok terjemahan umumnya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Tapi kalau kita tengok terjemahan perkata, ni yang kita kata, kita buka dulu terjemahan perkata. Sorry. Jadi komputer itu macam itulah, sensitif. Kalau silap tekan kan, lagi. Baik. Wa innahu, wa tu dan, wa dan, inna sesungguhnya, hu dia, dan sesungguhnya dia, ataupun hu tu juga disebutnya, dan sesungguhnya dia, sesungguhnya ia, ada atas, ada atas, dalika itu, ataupun yang demikian itu, lam sesungguhnya, lam di atas lah sesungguhnya, syahidun yang menyaksikan. Jadi manusia dia menyaksikan sendiri atas apa yang dia buat tu. Jadi kalau kita tengok penterjemahan tadi, wa tu dan, inna sesungguhnya, hu nya itu dia, dan sesungguhnya manusia tu, nya tu kembali kepada manusia itu tadi, ala atas. Jadi di sini dia tak sebut atas tapi ala atas, ya. Zalika itu, yang demikian itu, lam tu sesungguhnya, ya. Syahidun yang menyaksikan. Jadi itu sini dia buat terjemahan maksud umum, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi tengok macam mana kalimat asal dia bawa pada maksud yang sebagaimana ditulis sebagai satu ayat komplit tadi. Dan sesungguhnya dia tu siapa? Manusia tu. Ala atas. Dalika yang demikian tu. Yang demikian tu apa? Dalika tu itu apa? Atas kanudun tadi. Iaitu sangat engkar tak berterima kasih. Jadi digunakan di sini keingkarannya. Lam tu sesungguhnya, syahidun yang menyaksikan. Jadi manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Tu kita kata bila kita belajar bahasa Al-Quran, kita nak faham satu-satu apa yang kita baca atau yang kita dengar. Kalau di sini kita baca terjemahan umum tu. Jadi mafhumnya, pengertian umumnya dapat kita fahami dengan kita juga baca terjemahan. Nak lebih mendalam, tengok kitab tafsir lagi, huraiannya. Tapi bagi malam ni kita ambil pendekatan, betul kata nak belajar bahasa Al-Quran, lepas tu nak faham setiap kalimat dan maksud umum ayat tu. Seterusnya, wa innahu lihubbi khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Terjemahan umum ni macam mana? Dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Jadi ni kita kata satu ayat terjemahan umum. Mari kita perhatikan baik pecahan ni. Jadi kaedah yang sama, kita tengok kitab Qawaid tadi. Okay, sorry. Single page. Okay. Itulah. Ini sensitif. Tertekan ya, terkeluar lain ya. Baik. Wa innahu ya, wa tu dan. Jadi bila kalau tengok waw ni dia kata al-waw istinafiyah. Maksudnya waw ni waw permulaan. Waw bukan sambung tapi dengan waw permulaan. Kalau waw sambung namanya waw ataf, atifah. Jadi waw ni kadang-kadang kita terjemahkan biasa je dan, tapi maksudnya dan sebagai permulaan ayat. Inna sesungguhnya, kita huruf nafsaf ya. Inna sesungguhnya, hu nya dia, makna manusia itu ya. Li bagi ya, hubbil khairi. Sebenarnya kalau kita tengok perkataan ni, dia hubbil khairi ini sebenarnya dalam bentuk apa? Mudafun ilaih. Nak kenal dia, kenapa? Pertama sekali, hubbi itu isim tapi dia tak pakai tanwin. Dan dia ada kalimat yang dia bersandar. Sandar menyandar ni. Ini dia kata majmuk tadi. Hubbil khairi. Cinta harta. Hubbi ni cinta, al-khairi harta ataupun benda. Kalau kita ambil perkataan umum al-khair makna kebaikan. Tapi sebenarnya al-khair ni maksudnya adalah juga al-khair ni makna benda. Kita panggil wealth ya, ataupun kekayaan. Dia cinta ya. Dan sesungguhnya manusia tadi li bagi hubbil khairi, hubbi maknanya cinta ataupun suka, al-khair itu harta ataupun benda itu, la syadidun, lam tu sesungguhnya, syadidun yang bersengatan. Jadi manusia itu amat bersangatan cintanya kepada benda ataupun harta, al-khair. Jadi hubbil khair, cinta harta. Kalau dalam hadis Nabi sebut hubbud dunia, cinta dunia. Jadi bila kita tengok balik terjemahan umum, ni kita buka balik terjemahan umum. Terjemahan umum, baik. Wa tu dan, inna tu sesungguhnya, hu dia, manusia tu, li bagi, hubbil khairi, cinta harta. Sebab kita kata hubbil khairi, cinta harta itu. Lam tu sesungguhnya, syadidun sangat bersangatan. Tapi digunakan sini sangat bakhil kerana cintanya kepada dunia. Jadi perkataan bakhil sebenarnya tak zahir kat sini, tapi dia bawa maksud ya. Sebenarnya dia bersangatan cinta dia kepada al-khair, itu hartanya. Ya. Tadi bahasa kita kata wealth ya. Jadi manusia itu Allah sebut pertama sekali sangat engkar bagi Tuhannya. Kedua, dia menyaksikan sendiri keengkaran yang dia buat tu. Kemudian Allah berkata sesungguhnya dia manusia itu sangat amat bersangatan cinta kepada harta.
Jadi ini Allah Ta'ala mengingatkan manusia, ya, yang jenis macam tu. Seterusnya mesejnya bersambung. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tengok terjemahan umum dia apa? Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Itu terjemahan umum tu. Mari kita tengok pecahan kalimat yang ada dalam ayat ini lagi. Baik. Seterusnya kita buka. Ya. Afala. A tu apakah? Jadi A ni itu hamzah, al-hamzah, hamzah istifham. Hamzah ni adalah pertanyaan. Istifham tu tuntut supaya faham. Hamzah ni dipanggil pertanyaan. A, apakah? Fa, maka. Fa tu alfa istinafiyah. Jadi fa ni permulaan. Jadi itulah okey tak kita habiskan tu. La tu tiada. Harf nafi. Harf nafi. Jadi apakah maka tiada. Macam tu. Kita menterjemah umum atau menterjemah secara spesifik. Umum. Apakah maka tiada. Afala tu. Kalau bahasa Melayu kita kadang-kadang kita cara sebutnya maka apakah tiada. Kalau dalam bahasa Quran, bahasa Arab ni, apakah maka tiada. Tiada apa? Ya'lamu, dia ketahui. Ya tu dia. Ya'lamu ni fa'il mudhari'. Fa'il perbuatan mudhari', maknanya perkataan yang sedang berlaku, akan berlaku, sentiasa berlaku. Jadi kita terjemah tu tanpa memakai telah. Tapi di sini dia bersambung daripada kalimat-kalimat sebelum. Apakah maka tiada dia tahu. Iza, apabila. Iza, apabila. When. Iza ni dia termasuk dalam dia panggil zaraf zaman. Menunjukkan keadaan waktu. Iza, apabila. Itu bahasa ni panggil when. Apabila. Bu'thira. Bu'thira. Dia dibangkitkan. Jadi okey, sorry. Ini fi'il madhi tapi majhul. Jadi bu'thira telah dibangkitkan ia. Itu dia. Yang lebih tepat bu'thira fi'il madhi kena sebut telah. Bu'thira dibangkitkan akan ia. Jadi apabila telah dibangkitkan akan ia. Jadi dia panggil majhul. Majhul dari sudut apa? Majhul ni tak dinyatakan. Tak diketahui fa'il di dalam kalimat ini. Tak ada fa'il. Yang ia tu adalah dia panggil naib fa'il ataupun bahasa kita dibuat ke atasnya. Jadi telah dibangkitkan akan ia. Bukan oleh ia. Jadi dalam bahasa Arab itu yang dimaksudkan dengan mabni lil majhul ataupun kita kata bina majhul. Maknanya perkataan ini tak diketahui fa'ilnya. Tidak ada dinyatakan fa'il. Yang ada dinyatakan hanya naib fa'il. Jadi telah dibangkitkan akan ia. Bukan oleh dia tapi akan dia, akan ia. Apakah tiada ia tahu ketika telah dibangkitkan ia
Ma apa yang, ma apa yang, fi dalam, ya, ataupun pada, al-quburi kubur-kubur. Jadi itu dia panggil apa, terjemahan perkata. Maka terjemahan umum ayat tu macam mana? Ini dia. Ya. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur? Apakah fa maka, la tiada, ya'lamu dia ketahui. Apakah dia tak tahu? Idza apabila bu'sira telah dibangkitkan ia, ma apa yang, fi dalam al-quburi kubur itu. Ni Allah suruh orang muda berfikir. Dia tak tahu ke bila sampai masanya nanti akan berlakulah apa dia, semua dalam kubur tu akan dibangkitkan. Itu Allah suruh kita berfikir dan manusia berfikir. Kita tak tahu ke nanti akan sampai masa akan dibangkit semua yang ada dalam kubur itu. Wa hussila ma fis sudur, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada. Mari kita tengok terjemahan perkata semula. Wa dan wa dan hussila telah dihasilkan. Jadi itu kita kata perkataan bahasa Arab dimelayukan, kita kata hussila telah dihasilkan. Telah dihasilkan apa? Telah dikeluarkan, telah dinampakkan, telah dizahirkan. Hussila. Ini fi'il madi, majhul juga. Telah dihasilkan. Mana telah dikeluarkan. Jadi hasil kita dari bahasa Arab dimelayukan. Telah dikeluarkan. Telah made apparent. Telah diperlihatkan. Ma apa yang, apa yang, perkara yang, ya, barang yang, ma fi dalam, fi juga boleh pada, as-suduri dada-dada itu. Sadrun dada, as-suduri jamak, as-suduri dada-dada itu. Baik, kita tengok balik terjemahan terjemahan umum tadi. Itu dia. Dan dilahirkan. Dilahirkan tu makna dikeluarkan, dihasilkan, dizahirkan. Hussila. Wa itu dan hussila telah dilahirkan. Telah dilahirkan mana? Telah dikeluarkan, telah dihasilkan. Ma apa, fi dalam, as-suduri dada-dada itu. Jadi bila sampai masanya manusia dibangkitkan daripada kubur, kemudian apa yang dalam dada semua akan dikeluarkan. Apa yang terpendam dalam dada manusia. Jadi selalunya dalam dada merujuk kepada apa? Akal, fikiran. Apa yang dia telah fikir, apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia ingatkan, apa yang telah dia niatkan, semualah apa yang ada dalam dada tu sebenarnya merujuk kepada manusia tu. Apa yang manusia dah buat semuanya akan dizahirkan, akan dilahirkan, akan disongkit keluar. Jadi maksudnya ingat apa yang terpendam dalam dada, tu kita kata sama ada kesumat dia ke ataupun kecintaan dia ke. Macam tadi merujuk kepada apa? Hubbil khairi la syadid. Begitu juga merujuk kepada apa? In al-insana li rabbihi lakanud. Jadi kanudun tadi, ya, sangat engkar tak berterima kasih. Yang dia sendiri tahu yang dia buat begitu.
Begitu juga hubbil khairi, cinta kepada dunia, cinta kepada benda yang bersangkutan. Jadi apa yang dia buat waktu di dunia dulu, ya, semua akan dikeluarkan. Wahusila fis sudur. Akan dizahirkan, akan dilahirkan apa yang ada dalam dada-dada manusia. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ya, inna, sesungguhnya, kita tengok terjemahan dulu. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Jadi itu keadaan yang sama lah yang kita kaji dan teliti kan. Inna, sesungguhnya, rabbahum, rabba Tuhanhum mereka. Jadi itulah inna haruf nasab. Jadi isim lepasnya jadi rabba, tak boleh rabbu, tak boleh rabbi. Inna rabba. Hum mereka. Jadi rabbahum Tuhan mereka. Ini dalam bentuk idafah tadi. Itu yang kita bincang tadi kan, mudhaf mudhaf ilaih. Sesungguhnya Tuhan mereka. Bihim, bi dengan him mereka. Bihim, dengan mereka itu, Tuhan mereka dengan mereka itu, yauma idzin, di hari itu, ya, yauma idzin, di hari itu di hari yang dibangkitkan segala yang ada dalam dada manusia dibangkitkan, ya. La khabirun, lam tu sesungguhnya, khabirun yang maha pakar, yang maha tahu, mana tahu amat sangat. Jadi lam tu sesungguhnya, indeed, surely digunakan. Jadi lam ni lam taukid. Taukid mana? Apa? Emphasis. Taukid, takkid. Jadi penekanan. Jadi sesungguhnya khabirun. Khabir, khibrah, mana yang maha pakar. Mana pakar tu mana tahu, maha mengetahui, maha menyedari. Jadi kita tengok balik terjemahan umum. Sesungguhnya, inna sesungguhnya rabba Tuhan hum mereka, bihim dengan mereka tu, yauma idzin di hari itu, lam sesungguhnya khabirun yang maha mengetahui. Jadi sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Jadi manusia tak boleh nak sembunyi, tipu-tipu terhadap apa yang dia telah buat waktu di dunia. Jadi pada malam ini kita tengok kaitannya daripada ayat di awal-awal surah. Di awal-awal surah Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang mempunyai ciri-ciri yang hebat. Selepas Allah Ta'ala bersumpah tu kita kata dah kaji, oh makhluk yang hebat ni kuda perang dan juga yang menyamai ciri-cirinya dengan kuda perang. Selepas Allah bersumpah, mesej besarnya Allah bagi tahu sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya, bagi Tuhannya sangat mengingkari, tak terima kasih. Jadi majoriti manusia macam itulah. Dan dia pun tahu dia buat begitu. Wa innahu ala dzalika la syahid. Jadi yang disanggup lagi buat benda yang tak betul ni kerana inilah angkuh, sompong, ya. Diperingatkan supaya jangan begitu, hendak juga buat yang tak betul. Kemudian Allah beritahu wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia manusia tu bagi harta benda, bagi dunia tu, cinta dunia tu amat bersangatan, cinta harta tu amat bersangatan. Jadi kita ni kena faham, kita jangan jadi hamba kepada benda, kita jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Boleh kita suka sayang harta supaya kita manage dia dan guna dia, manfaatkan dia, infak untuk agama Allah. Bukan dia mengumpul harta sebagaimana yang kita baca dalam surah At-Takatsur tadi dahulu kan. Dia kumpul-kumpul harta, dia ingat harta tu boleh mengekalkan dia. Salah. Sebenarnya harta yang dia perolehi, of course dia jaga dan dia gunakan untuk agama Allah. Gunakan untuk ketaatan. Gunakan untuk kita kata diinfak fi sabilillah ataupun dimanfaatkan sebagaimana yang diperintah oleh Allah.
diizinkan oleh syarak. Jadi bagi manusia yang kufur ini, Allah ingatkan, apakah tiada dia tahu nanti ketika bu'thira ma fil qubur, dibangkitkan ya apa yang dalam kubur ni. Jadi manusia akan dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur, dikumpul di padang mahsyar. Wa hussila ma fis sudur. Dan akan dihasilkan, dilahirkan, dizahirkan dengan apa yang dalam dada. Jadi dalam dada itu maksudnya apa yang manusia dah buat selama ni waktu mereka dekat dunia. Maka dihasilkan dengan bukti-bukti. Kenapa? Ada kitab. Ada kitab catatan amal yang akan juga diserahkan kepada manusia. Jadi kitab catatan amal yang la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak mengabaikan baik yang kecil maupun yang besar, melainkan semua ada terhimpun dalam kitab amal itu. Dan kita tahu pembalasan akan berlaku. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang beramal setimbangan zarah perbuatan kecil yang baik, dia akan lihatnya, akibatnya, balasannya. Begitu juga perbuatan amal yang buruk, sekecil mana pun, ya tak akan luput, akan ada juga balasan yang setimpal. Dan Allah beritahu, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka dengan mereka itu, dengan manusia itu, di hari kemudian besok, sangat mengetahui. Allah Maha tahu. Dengan catatan-catatan buku sebagai bukti, maka manusia akan dihitung, dihisap di hari kemudian. Maka mesej yang besar selepas sumpah Allah Ta'ala, bersumpah dengan makhluknya yang wal'adiyati dhabhan, demi yang berlari kencang termengah-mengah. Dan dengan semua sifat-sifat makhluk tu, Allah bagi mesej, manusia banyak derhaka kepada Allah. Maka kita jangan jadi golongan yang derhaka kepada Allah. Dan ingat, nanti di hari akhirat besok, semua akan dihimpunkan, disoal, ditanya, ditimbang amal, dan dibagi segala ganjaran ataupun balasan yang setimpal. Itulah jemaah sekalian perkongsian surah Al-Adiyat, ya. Jadi sebagai penutup, itulah saya kata, Al-Quran ini Allah beritahu, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini dia menunjuk bagi yang hiya aqwam, dia yang lebih benar, yang tersangat benar, sangat betul. Wa yubasysyirul mu'minin, dan dia beri berita gembira kepada orang beriman. Orang beriman yang alladzina ya'malunas shalihat, orang-orang yang mereka beramal dengan amal yang baik. Anna lahum ajran kabira, bahawasanya bagi mereka ni ada balasan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Pahala, Allah bagi ganjaran pahala dan bagi balasan syurga, dan kita nak juga redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Al-Quran yang kita baca, inilah yang kita nak jadikan pedoman dalam kehidupan. Ya. Bukan baca untuk bunyi saja, tetapi yang lebih penting, bunyi pun kena betul, sebutan kena betul, pengertian pemahaman mestilah betul, dan amalan juga mesti betul. Jangan kita salah faham, silap faham dan silap amal. Tak mahu kita. Baik, dah 10.30 dah. Alhamdulillah, lebih sikit 3 minit. Jadi wassalam, sampai di sini saja perkongsian saya pada malam ini. Jadi itulah, kembali kita kepada apa, kita kata penutup. So kita tutup slide sharing ni. Maka jemaah sekalian, apa yang kita kongsikan tadi daripada Al-Quran ni, marilah kita hafal surah ni dan kita hafal makna-maknanya, dan kita cari masa pula untuk meneliti tafsir huraiannya yang telah dihimpunkan oleh ulama-ulama yang kita tahu, ulama-ulama Islam yang menulis kitab tafsir ni ramai. Macam yang saya contohkan tadi, contoh tafsir Ibn Kathir, ada tafsir Jalalain,
dan ada banyak lagi kitab tafsir, tafsir Al-Wahi, ya, ada tafsir Al-Munir. Maka kita cari peluang, kesempatan untuk explore supaya apa, Al-Quran ni menjadi perkara yang penting, yang sangat penting dalam kehidupan kita, kerana dialah kalam Allah, dialah kitab Allah, dialah juga hudal linnas, dialah hudal muttaqin yang kita nak berpegang dan beramal dengannya sampai akhir hayat, insya-Allah. Baik, sebagai penutup, mari kita doa dan selepas tu bolehlah kita interaksi kalau ada apa-apa perkongsian, pertanyaan, ya, ataupun persoalan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.